Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warizmi bin Muhammad Zuhri daripada Sekolah SRA Luman Al-Hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan diri saya dan para jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan setiap larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia dan memperoleh rahmatnya di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Dosa di Hujung Jari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, media sosial merupakan salah satu medium pemudah cara bagi manusia dalam berkomunikasi dan berkongsi informasi. Teknologi media sosial yang berkembang pesat memungkinkan informasi disebarkan dengan mudah dan pantas kepada masyarakat. Malah, perkembangannya dari masa ke semasa banyak mempengaruhi corak pandangan, gaya hidup serta budaya sesebuah masyarakat dan negara. Seiring dengan kemajuan teknologi pada hari ini, terdapat pelbagai aplikasi telah dicipta dan dibangunkan untuk menyebarkan maklumat dengan lebih meluas. Islam adalah agama yang bersifat terbuka dengan kemajuan dan kemodenan. Namun, setiap kemajuan atau kemodenan mestilah seiring dengan syariat yang ditetapkan. Sejak akhir-akhir ini kita didedahkan dengan pelbagai penyalahgunaan media sosial oleh individu tidak bertanggungjawab. Fitnah melalui penyebaran berita palsu, penghinaan agama dan isu perkauman dilihat semakin menular. Yang pastinya, jika dibiarkan akan menimbulkan suasana tidak tenteram serta boleh mencetuskan huru-hara. Realitinya di dunia maya terdapat pelbagai laman web berunsurkan politik dan fahaman agama yang sempit hingga mewujudkan golongan berbeza pendapat yang saling bertelagah, menyalahkan antara satu sama lain, melemparkan tuduhan tidak berasas dan saling membuat provokasi. Wujudan laman web pornografi turut merosakkan pemikiran masyarakat, terutamanya generasi muda, dan menjadi antara punca utama berlakunya pergaulan bebas, zina,
sumbang mahram, dan jenayah seksual di negara ini. Unsur kemungkaran dan budaya negatif telah menular dalam masyarakat kita melalui penyalahgunaan media sosial sehingga menjadi gejala yang membimbangkan jika tidak dibendung. Ingatlah amaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bermaksud, pada waktu itu kami berteraikan mulut mereka dengan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka, memberitahu kami kesalahan-kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di saat ini umat Islam seharusnya bersyukur dengan nikmat kemudahan komunikasi dalam menjalani kehidupan seharian, terutamanya dalam penggunaan media sosial. Justeru manfaatkan media sosial sebagai ruang yang berkesan untuk digunakan bagi mengajar, belajar dan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini terbentuklah budaya masyarakat Islam yang saling ingat mengingati dalam membuat amal kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan akal fikiran, mengurniakan nikmat yang tidak terhitung banyaknya dalam kehidupan. Namun, dengan godaan syaitan dan dorongan hawa nafsu serta pengaruh negatif melalui media sosial telah menjerumuskan sebahagian kita menjadi insan yang terburu-buru dalam tindakan, hilang kesabaran, kecelaruan pemikiran dan berani berkata dusta. Menjadi tanggungjawab kita semua agar membentuk masyarakat yang berkeupayaan mengawal teknologi, bukannya dikawal dan hanyut dengan teknologi. Di kesempatan ini, Khatib ingin mengutarakan saranan dalam memastikan media sosial tidak disalahguna. Pertama, sentiasa berwaspada dengan sebarang maklumat yang diterima dan tidak menyebarkan perkara yang diragui kesahihannya. Fahamilah konsep tabayyun dan amalkan budaya semak sebelum sebar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujarat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Kedua, berhati-hati dalam menyampaikan maklumat dengan hanya menyebarkan perkara yang benar yang membawa ke arah kebaikan dan membuat teguran terhadap kesalahan dengan cara yang berhikmah dan harmoni. Ketiga, pihak berkuasa mestilah melaksanakan prosedur yang lebih berkesan untuk mengelakkan penyebaran maklumat atau berita palsu serta mengubah undang-undang yang berkesan untuk mengekang penularannya.
sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama menghayati kesimpulan khutbah yang disampaikan. Pertama, teknologi media sosial yang semakin berkembang boleh mempengaruhi corak pandangan, gaya hidup serta budaya sesebuah masyarakat dan negara. Kedua, penyalahgunaan media sosial oleh individu tidak bertanggungjawab akan menimbulkan suasana tidak tenteram serta boleh mencetuskan huru-hara. Ketiga, lazimilah sikap tabayyun serta budaya semak sebelum sebar dan biasakan membuat teguran dengan cara yang berhikmah dan harmoni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Bermaksud, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perumpamaan, iaitu kalimah yang baik adalah seperti sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, akar tunjangnya teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pengajaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Panduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah Wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Panduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Mutawakil ala Allah Sultan Iskandar Haji Allahumma hafadh ulama'ahu wa uzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al baladana Malizia aminan mutma'inna sakha'an raha dara adlin wa iman wa amnin wa amani wa saira biladil muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasaraddin wa khudhul man khudhalan muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan solat secara berjemaah dan menunaikan zakat melalui pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta rahmatilah golongan yang menunaikan zakat. Jadikanlah usaha Mawid dalam mengagihkan zakat di wilayah persekutuan sebagai satu langkah yang berkesan bagi melepaskan asnaf dari belenggu kemiskinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah. Sekian, terima kasih.